Bismillahirrahmanirrahim. Berlafaz dengan niat. Tuan-tuan tengok muka surat 6, tajuk dia berlafaz dengan niat. Para ulama ahli ijtihad, iaitu dipanggil mujtahid, berusaha keras supaya solat kita menepati ciri-ciri solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada khusyuknya, pada tadarruknya, ketundukan hati kita dan ketundukan anggota badan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan para ulama berijtihad dengan sabda baginda, "Idza ijtahadal 'alimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang alim itu berijtihad, mengeluarkan hukum, fa asaba, maka betul ijtihad dia, falahu ajrani, maka bagi orang alim tersebut 2 pahala. Wa idza ijtahada, dan apabila dia berijtihad, fa akhta'a, maka salah ijtihad dia, falahu ajrun wahidun, maka bagi orang alim tersebut tetap mendapat 1 pahala. Itu saya tak tulis terjemah dia, tuan-tuan kena dengar betul-betul lah yang saya terjemah. Jadi dari sinilah tuan-tuan dan puan, kita kena faham juga bagaimana bila kita sebut, bila Dr. Mazlan sebut tentang sembahyang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni bukan membeku begitu sahaja, yang mana ada riwayat Nabi buat saja kita buat, dan kita tak peduli langsung ijtihad ulama. Itu maksud saya. Kenapa hendaklah kita gabungkan di antara ciri-ciri riwayat yang menceritakan perbuatan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama yang diijtihadkan oleh para ulama. Kerana apa? Kerana yang ini juga diakui dan disahkan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu dia lah, tetapi tuan-tuan kena tahu siapa yang kita kena ikut ini, ulama yang ada kemampuan berijtihad. Sebab tu dia kata iza jtahada, bila mana seorang alim itu berijtihad, mana orang yang ada kemampuan berijtihad. Orang ini dipanggil mujtahid. Dalam bahasa Arab dipanggil mujtahid. Orang alim tak semua sampai darjat mujtahid. Tak semua orang alim, tak semua ustaz mujtahid. Tapi semua mujtahid orang alim. Semua mujtahid tok guru. Tapi tak semua tok guru mujtahid. Dan mujtahid pula ada beberapa peringkat yang ulama dah klasifikasikan. Mujtahid mutlak paling tinggi sekali. Yang ini contohnya macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Ini contoh mujtahid mutlak, mujtahid bebas. Kira ilmu mereka memang sangat tinggi. Turun sikit, bawah sikit, mujtahid mazhab ataupun mujtahid tarjih. Dia mampu untuk mentarjih sahaja, tapi tak mampu untuk menjadi seorang mujtahid mutlak. Dia cuma mentarjihkan pendapat-pendapat di dalam mazhab contohnya. Kemudian mujtahid mazhab, dia cuma mampu menggali hukum-hukum dan dari dalam mazhab dia sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak ambil ijtihad para ulama, hendaklah kita berpegang kepada ijtihad
para ulama yang mujtahid. Dan Nabi bagi dua panduan lagi. Bagaimana kita nak ikut? Sebab bila dah ada ijtihad ulama, tentulah ada khilaf di kalangan ulama. Tidak. Bila ada orang ni berpandangan, orang ni keluar pandangan, ada berbeza pandangan. Ini tak dapat elak, tak dapat lari dah, mesti ada. Bagaimana Islam mengajar kita untuk meraihkan perbezaan pandangan, dan bagaimana Islam mengajar kita untuk memilih perbezaan pandangan? Nabi SAW juga bagi panduan kepada kita. Kata Nabi SAW, kan, alaikum bisawadil azam, kamu kena bersama dengan golongan yang terbesar sekali, golongan yang ramai. Itulah yang dinamakan jumhur. Kalau ulama ni 1000 orang, saya dah bagi contoh ingat, saya ingat bulan lepas, 1000 orang. Dalam 1000 orang tu 700 kata A, 300 kata B. Maka yang jumhur tu yang 700, yang tidak jumhur tu yang 300 contohnya. Peganglah yang 700, itu yang lebih ramai. Tambah lagi pula kalau yang dalam di kalangan 700 itu senarainya penuh dengan ulama mujtahid. Yang sini tak ada mujtahid. Kalau ikut begitu, peganglah yang disuarakan oleh ulama mujtahid. Kita ni kadang-kadang dengar ustaz biasa saja, kan, cakap satu hukum pertikai hak ulama mujtahid, kita dah pakai hak ustaz biasa ni. Yang ini silap kita. Kerana apa? Kemampuan dia beristihad tu, walaupun dia telah mengeluarkan kononnya satu pendapat, satu pandangan daripada Quran dan hadis Nabi, layakkah dia beristihad daripada Quran dan hadis Nabi tersebut? Dia mampukah beristihad? Kemampuan dia hafal Quran atau tidak? Dia menghafal berapa ribu hadis, berapa puluh ribu hadis, seperti ulama-ulama dulu. Kalau dia tidak berkemampuan, bagaimana pendapat dia kita boleh terima dan kita boleh tolak pendapat ulama-ulama mujtahid? Ini tak betul. Ya, ini tak betul. Maka sebab itu kaedah dia, Nabi sendiri bagi panduan kepada kita, bukan ulama. Nabi bagi panduan, kamu kena bersama dengan yang sawadul azam, golongan yang lebih besar. Sebab itu dalam masalah kita, ulama dah bagi panduan kepada kita. Quran, sunnah, ijma', qiyas, 4 semua hukum kita. Kan, ijma' ni ulama dah sepakat, atau sahabat sepakat. Bila dah mereka sepakat, takkan kita nak rongkaikan kesepakatan tersebut? Tak patut, kan? Ataupun dah jumhur, jumhur ulama kata begini, kemudian ada 2-3 orang kata begini, kita nak ambil hak 2-3 orang ke? Ini tak patut, sebab menyalahi pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kesatuan umat Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan tengok, ada juga beberapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak suka kepada pendapat jumhur, dia lebih suka duk cari hak 2-3 orang ini. Nak buat macam mana? Ini nasib masing-masing lah. Dalam ramai-ramai orang kata begini, ramai-ramai orang kata hukum dia begini, dia tak pakai hak ramai-ramai duk kata tu, dia nak pakai hak seorang dua kata tu, kan? Orang tu mujtahid kan? Tuan-tuan, sekarang ni fitnah berlaku di akhir zaman. Kata doktor, bukan doktor masalah, minta maaf nyanyi, saya tak panggil aku mampu, kan? Dia kata doktor je, dia anggap dia macam mujtahid dah. Perasan tinggi sungguh orang sekarang, baru dapat satu PhD dalam satu bidang yang dia ambil, dia dah merasakan dia seolah mujtahid, petikai ulama-ulama yang besar-besar, kan? Ini kesombongan, bukan ini ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan? Mana boleh samakan ulama sekarang dengan para mujtahid dulu? Berapa luas besar kitab yang kamu karang, kan? Dalam bidang fiqh kita tengok sekarang, ulama sekarang, berapa orang yang mampu karang kitab fiqh yang besar untuk panduan umat-umat di akhir zaman? Tak ramai.
Yang saya tengok pun di antara yang mampu ialah Dr. Wahbah Suhaili, salah seorang ulama Syria yang terkenal. Dia di antara ulama yang mampu karang kitab fiqh yang besar, yang hampir sama kualiti dan taraf dia dengan yang dikarang oleh ulama-ulama dulu. Yang lain ni sembang banyak kan, ulama-ulama lain ni sembang banyak. Nak karang kitab apa? Karang benda-benda yang jadi fitnah ada lah. Kan, sebab tu dalam masalah ini tuan-tuan, kita juga kena ambil daripada para ulama mujtahid mu'tabar yang mereka ni berusaha keras. Tu nama mujtahid, yang berusaha sungguh-sungguh sepanjang hidup mereka ni kerja untuk nak mengembangkan ilmu, nak mendapatkan hukum daripada Al-Quran, hadis Nabi dan juga kata-kata para sahabat yang mereka gabungkan semua, mereka himpun dan akhirnya mendapat satu keputusan yang terbaik untuk kita amalkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kalau kita tengok ulama dulu-dulu dah buat satu keputusan bila mana melihat kepada keruntuhan ilmu di akhir zaman. Berlaku sekarang keruntuhan ilmu di akhir zaman. Orang sekarang tak sama dah dulu di sudut mengaji, menuntut ilmu. Ni majlis kita ini agak-agak berapa ribu orang. Tuan-tuan tolong kira Ustaz. Tak apalah kan, kita buhlah berapa pun, tapi tak sama dengan majlis ilmu dulu-dulu. Majlis ilmu dulu-dulu ni kalau 10,000 tu normal. Normal. Majlis Imam Ghazali melarat sampai 30,000 orang. Imam Bukhari dia tu orang minat dengan ilmu. Yang tok guru pun duduk. Kan? Kita ada tok guru tak ada masa langsung nak mengaji dah. Dia kata apa? Penuh program saya, penuh. Yang tu baru tok guru. Kalau tok guru tak tahu. Kan? Dan sekarang pula ada satu trend baru pula. Orang yang ilmu dia alim, yang ilmu dia tinggi, orang kurang minat mengaji sebab dia tak cakap benda-benda yang mengaut, tak cakap benda-benda yang merepek-repek. Orang, sebahagian orang tak suka. Dia suka pergi mengaji hak bila orang tu cerita, buka satu cerita merawik sampai satu dunia tu. Yang tu dia suka sangat. Kan? Tapi ilmu yang dia dapat terlalu sedikit. Yang lebih dia dapat apa dia? Melihat kesilapan dan kesalahan orang lain. Ini fitnah di akhir zaman yang berlaku kepada masyarakat kita. Kalau kita boleh betul, alhamdulillah. Tak boleh betul pun, kita kena jaga diri kita, selamatkan diri kita daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sebut tu, Nabi doa tu, tak? Aku minta berlindung daripada min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat kepada orang yang dapat ilmu tersebut. Yang kedua, pesan Nabi bagi syarat kepada kita, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku tak akan bersatu di atas kesesatan. Maknanya tak akan berpakat, tak akan berijma', bersepakat atas benda sesat. Ummati itu siapa? Ahlil ilmi min ummati, kata ulama. Ahli ilmu di kalangan umat aku, kalau mereka sepakat, benda itu bukan benda salah, mesti benda betul, kata Nabi SAW. Di sanalah timbulnya dalil wajib kita menurut dan mengikut ijma' ulama. Kesepakatan ulama wajib kena ikut, haram kita bantah. Jadi bila dah jadi ijma', yang ni kena ikut. Contoh dia, niat semayang. Dah ijma' ulama, semayang tu kena ada niat. Tak niat tak sah. Maka wajib kita kena berniat waktu semayang. Yang berbeza apa dia? Tempat, masa niat saja yang tu khilaf. Tapi tang niat, semua ulama kata semayang kena niat. Tu ijma'. Tentang tempat niat saja khilaf, tapi tak apa, kita dah cerita dah hari tu, dan kita telah tarjihkan pendapat kita tentang masa dan waktu mana yang kita nak niat, iaitu kita sertakan dengan
takbiratul ihram kerana melihat kepada makna dan maksud niat itu, tuan-tuan. Baik, kombinasi solat. Kombinasi solat bukan semata-mata qaulun wa fi'lun, wa aqwalun wa fi'lun wa qalbun. Bukan semata-mata kombinasi tiga tadi. Perbuatan, perkataan, hati. Hati itu bukan semata-mata niat, tapi ialah khusyu'un wa tadarru'un wa tadabburun. Kan, ini kata para ulama. Sebab apa? Sebab merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi nak semayang, tengok dia dalam keadaan dia nak masuk semayang, dia tak peduli dah kawan-kawan dia, dia tak tegur dah kawan-kawan dia, muka dia berubah, kan, dia tunduk khusyuk, dia tadarru', dia tadabbur. Yang ini pun juga kita kena ambil dan kita kena tiru sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak khusyuk ini, nak dapatkan khusyuk ini, nak hindarkan was-was ini, kan, jadi kata para ulama, yang ini boleh kita ijtihadkan. Boleh kita ijtihadkan kerana apa? Kerana melihat kepada diri kita masing-masing, kemampuan kita. Ada orang dia ganggu kot lain, ada orang gangguan dia kerja dia, ada orang gangguan dia rumah tangga dia, kan, ada orang gangguan dia peribadi dia. Jadi bagaimana kita nak lawan ijtihad tersebut, was-was tersebut? Buatlah benda-benda, bacalah bacaan-bacaan yang boleh menghindarkan kita daripada was-was sebelum kita masuk sembahyang, supaya bila kita sembahyang kita itu mudah-mudahan tidak diganggu was-was dan boleh masuk dalam keadaan kita memberi tumpuan dan khusyuk dalam sembahyang kita. Itu ulama guna satu metod qiyas, satu metod ambil daripada hari Nabi SAW.